Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Excellency The Right Honourable Richard Wagner PC, Administrator of the Government of Canada, dan The Right Honourable Justin P.J. Trudeau, Perdana Menteri Kanada dan Kerajaan serta rakyat Kanada bersempena dengan Hari Kanada. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan juga kepada rakyat dan kerajaan Republik Rakyat China sempena sambutan ulang tahun penubuhan Parti Komunis China kali ke-100. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah lewat petang tadi berkenan berangkat ke majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia yang ke-38 tahun. Majlis Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, dan Dayang Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia diputrakan pada 19 Ramadan 1403 Hijrah bersamaan 30 Jun 1983 Masihi. Duli Yang Teramat Mulia telah dilantik menjadi pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada 18 Jamadil Akhir 1434 Hijrah bersamaan 1 Mac 2013. Pengibaran bendera besar negara menandakan bermulanya pengibaran bendera di seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-75. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Perinciannya selepas ini teruskan bersama berita perdana. Berkibarnya bendera besar negara Brunei Darussalam menandakan bermulanya pengibaran bendera di seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia diadakan pagi tadi di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara.
Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan berkenaan menyempurnakan penyerahan bendera besar negara Brunei Darussalam untuk dinaikkan dan dikibarkan. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga menyempurnakan penyerahan bendera negara Brunei Darussalam dan poster-poster sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-75 kepada Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara, Awang Ramli bin Haji Jamuddin, Pegawai Daerah Belait, Awang Ajmin bin Haji Meludin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Bendera besar negara Brunei Darussalam ini berkibar megah di pusat Bandar Seri Begawan sehingga 31 Julai 2021. Upacara menaikkan dan pengagihan bendera negara sempena Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 tahun juga diadakan pagi tadi secara serentak di seluruh negara. Di daerah Brunei dan Muara, penyerahan bendera diadakan di letak kereta Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dayang Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan. Juga hadir Pegawai Daerah Brunei dan Muara dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Belait, upacara diadakan di Taman Persiaran Menara Cendera Kenangan Kuala Belait. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Pegawai Daerah Belait dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong menjadi tumpuan acara di Daerah Tutong. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Riza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Setiausaha Tetap Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan Antarabangsa dan Media Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Pemangku Pegawai Daerah Tutong dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara pengibaran bendera negara juga berlangsung di daerah Temburong yang diadakan di kawasan Dermaga Pekan Bangar. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Juga hadir Pemangku Pegawai Daerah Temburong dan ahli Majlis Mesyuarat Negara. Negara Brunei Darussalam mencatatkan satu kes import baharu jangkitan COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 261 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan kes ke-261 seorang lelaki berumur 67 tahun yang tiba di negara ini dari Jepun melalui Singapura pada 18 Jun 2021 dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Tiada kontak terdekat bagi kes baru tersebut memandangkan dia telah dikuarantin sejurus tiba di negara ini mengikut prosedur operasi standard SOP. Sementara itu, tiada kes sembuh dicatat hari ini dengan 10 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 120 kes. 852 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 20,799 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020.
275 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 141,157 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini dari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Pendaftaran program vaksinasi kebangsaan COVID-19 bagi fasa ketiga akan dibuka bermula hari Isnin 5 Julai 2021. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan pendaftaran fasa ketiga adalah bagi orang ramai berumur 18 tahun ke atas. Orang ramai yang berhajat untuk mendapatkan suntikan COVID-19 semasa fasa ketiga ini adalah dikehendaki untuk menempah slot suntikan, khususnya mereka yang mendapat undangan untuk menghadiri majlis-majlis sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 bagi tahun 2021. Bagi memudahkan proses suntikan vaksin COVID-19 dan mengelakkan kesesakan di pusat-pusat vaksinasi, hanya individu-individu yang mempunyai tempahan slot melalui aplikasi BruHealth sahaja akan dibenarkan untuk menerima suntikan vaksin. Walk-in hanya akan dibenarkan bagi warga emas dan orang kurang upaya sahaja. Tempahan slot suntikan vaksin COVID-19 melalui aplikasi BruHealth akan mula dibukakan pada hari Sabtu 3 Julai 2021 pukul 8 malam. Orang ramai hendaklah memastikan maklumat peribadi, nombor kad pengenalan, telefon dan alamat dalam BruHems dikemas kini. Bagi mereka yang memerlukan bantuan membuat tempahan slot suntikan melalui aplikasi BruHealth, boleh menghubungi talian nasihat kesihatan 148 semasa waktu pejabat. Tempahan-tempahan slot yang dibuat melalui talian nasihat kesihatan 148 hanya dapat dibuat dalam tempoh 2 ke 3 hari selepas menerima maklumat-maklumat yang diperlukan, iaitu nama penuh seperti di dalam kad pengenalan, pasport, nombor kad pengenalan, nombor BruHems, nombor telefon yang mudah dihubungi dan seperti yang disenaraikan di dalam akaun BruHems dan tarikh dan waktu yang dipohonkan. Orang ramai yang mempunyai rekod perubatan di hospital atau klinik swasta hendaklah membawa rekod perubatan dan ubat-ubatan mereka semasa perjanjian suntikan vaksin. Kementerian Kesihatan juga mengingatkan orang ramai untuk mengikuti peraturan-peraturan dan proses vaksinasi di setiap pusat vaksinasi bagi memastikan pelancaran proses menerima vaksin. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148. Jabatan Perkhidmatan Awam disaran supaya sentiasa proaktif, responsif dan inovatif bagi mengenal pasti keperluan dan ekspektasi pihak-pihak berkepentingan dan terus melakar perubahan sesuai dengan lanskap perkhidmatan awam. Ini terutamanya dalam revolusi industri 4.0 dan pada masa yang sama akan memainkan peranan sebagai regulatori kepada dasar-dasar yang ada. Berucap pada pelancaran Majlis Sambutan Jubli Emas Jabatan Perkhidmatan Awam pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mulki bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, menekankan Jabatan Perkhidmatan Awam memainkan peranan yang amat penting sebagai agensi utama dalam perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia dalam perkhidmatan awam dan sebagai jentera penggerak kerajaan dalam membangun negara bagi kesejahteraan rakyat. JPA telah diberi mandat untuk memastikan semua penjawat awam dilengkapkan dengan kemahiran dan ciri-ciri rukun akhlak dan etika kerja perkhidmatan awam agar dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Di samping itu, JPA juga merupakan agensi yang bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadi tonggak kerajaan. Saya percaya program Civil Service Leadership Pipeline CSLP yang telah dilaksanakan oleh JPA telah menunjukkan kesan dalam mengenal pasti dan memupuk pemimpin di semua peringkat.
sama ada dari peringkat permulaan kerjaya maupun di peringkat pertengahan dan kanan melalui program-program berkenaan. Pada majlis tersebut, 3 orang menerima anugerah pekerja cemerlang Jabatan Perkhidmatan Awam tahun 2020, 7 orang pekerja menerima anugerah penghargaan khas Jabatan Perkhidmatan Awam tahun 2020 dan 4 orang pegawai besar tahun 2021 menerima sijil penghargaan. Galeri 50 tahun penubuhan Jabatan Perkhidmatan Awam juga dilancarkan. Galeri mengumpulkan koleksi gambar lama aktiviti dan pencapaian jabatan tersebut. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Isnin ini semasa waktu pejabat. Sambutan Jubli Emas turut dimeriahkan dengan acara penanaman pokok dan kapsul masa. Juga diadakan Hari Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Awam. Sementara itu, para penerima anugerah pekerja cemerlang dan anugerah penghargaan khas menyifatkan anugerah yang diberikan menjadi pendorong untuk berkhidmat dengan lebih berkualiti. Kita ingin memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan terbaik bagi melancarkan lagi proses pekerjaan di Jabatan Perkhidmatan Awam. Menjadikan tugas kita ini sebagai ladang pahala. Yang penting juga setiap pagi kita niatkanlah tugas kita ni menjalankan tugas ini kerana Allah Taala. Yang penting kita membuat kerja tu ikhlas dan patuh pada arahan ketua setiap masa. Daya responsif tinggi dan pendekatan whole of nation perlu bagi menyediakan perkhidmatan awam yang terbaik dan menyeluruh. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perkhidmatan Awam memainkan peranan sebagai sebuah agensi utama kerajaan bagi perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud menyatakan perkara tersebut semasa temu bual dokumentari khas Jubli Emas Jabatan Perkhidmatan Awam. Bagi negara kita yang sedang rancak menjalani proses transformasi berdepan, revolusi industri 4.0, Jabatan Perkhidmatan Awam dan warga perkhidmatan awam juga perlu bergerak senada dan seiring dengan peralihan yang semakin mencabar. Lebih-lebih lagi apabila berdepan dengan cabaran-cabaran dan ketidakpastian, uncertainty yang mendadak seperti penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Saya ingin menekankan supaya budaya transformasi dihayati, embrace transformation, dan terus memupuk nilai-nilai Jabatan Perkhidmatan Awam, iaitu keprihatinan, integriti, progresif, takwa dan adaptif. Sementara itu, sebagai agensi vokal dalam perkhidmatan awam, Jabatan Perkhidmatan Awam berperanan dan bertanggungjawab dalam hal ehwal perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang berkualiti dan berdaya tahan. Salah satu inisiatif Jabatan Perkhidmatan Awam dalam membuat pembaharuan dan penambahbaikan ialah memperkenalkan Plan Strategik 2021-2025. Penghasilan Pelan Strategik JPA ini adalah manifestasi kecemerlangan dan juga inisiatif berterusan Jabatan Perkhidmatan Awam dalam melicinkan dan mengemaskinikan lagi hal ehwal pentadbiran dan pengurusan pegawai dan kaki tangan dalam perkhidmatan awam. Sempena sambutan Jubli Emas Jabatan Perkhidmatan Awam, jabatan tersebut mengadakan Hari Pelanggan selama 3 hari yang berlangsung sehingga Isnin ini. Hari Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Awam memaparkan peranan dan tanggungjawab jabatan tersebut dalam meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan awam. Jabatan ini juga berperanan dalam mengembang majukan penggunaan teknologi dan inovasi dalam pemberian perkhidmatan dan seterusnya memastikan urus tadbir awam yang baik. Selain itu, Jabatan Perkhidmatan Awam terus berusaha mewujudkan integriti dengan mengambil kira kepentingan orang awam dan agensi kepentingan bagi menyampaikan perkhidmatan cemerlang dengan berpaksikan prinsip moral dan rukun akhlak etika kerja dalam perkhidmatan awam. Hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat telah lama terjalin sejak penandatanganan Perjanjian Keamanan, Persahabatan, Perniagaan dan Navigasi pada tahun 1850.
Perkara ini dijelaskan oleh Puan Emily M. Fleckner, Kuasausaha Amerika Syarikat pada majlis resepsi sempena memperingati ulang tahun Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat ke-245 dengan tema The Great American West. Majlis berlangsung semalam di The Empire, Brunei. Hadir mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kuasausaha Amerika dalam ucapannya juga berkata, persahabatan pertahanan antara Amerika Syarikat dan negara Brunei Darussalam juga kukuh dan negara Brunei Darussalam satu-satunya di rantau ini yang menikmati perjalanan visa percuma ke Amerika Syarikat bagi pelancongan dan perniagaan. Range of exchange programs that have taken hundreds of Bruneians to the United States and created so many wonderful people-to-people connections between our two nations. Bulan Bahasa 2021 disambut dengan majlis doa kesyukuran dan khatam Al-Quran. Majlis berkenaan diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orangkaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, memulakan bacaan surah Al-Fatihah. Bacaan 30 juzuk Al-Quran dikhatamkan oleh 20 orang pegawai dan kaki tangan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis merupakan pemula acara sambutan Bulan Bahasa 2021 dan kegiatan-kegiatan Bulan Bahasa yang dirancang sepanjang tahun ini hingga bulan Jun 2022. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan petang tadi mengadakan majlis membaca Yasin dan Tahlil bagi ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan anakanda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis yang juga diadakan bersempena sambutan Bulan Bahasa 2021 berlangsung di Kubah Makam Diraja. Kelab Golf Pantai Mentiri menyumbangkan derma sejumlah RM1,000 kepada Tabung Kemanusiaan Palestin 2021. Sumbangan berkenaan merupakan sebahagian hasil kutipan daripada kejohanan golf amatur terbuka Pantai Mentiri yang telah diadakan pada 4 hingga 6 Jun 2021. Sumbangan tersebut diterima oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orangkaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, daripada Kenal Bersara Zahrin bin Haji Junaidi, Pengerusi Kelab Golf Pantai Mentiri. Juga hadir Pengiran Siti Rahmah binti Pengiran Haji Saleh, Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat, Jabatan Pembangunan Masyarakat. Majlis diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tawaran pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi pengajian 2022 masih dibukakan sehingga 11 Ogos 2021. Bagi memberi peluang kepada para pelajar untuk mengetahui lebih terperinci mengenai pengajian di institut tersebut, pagi tadi diadakan program Jeraiwara Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Jeraiwara dihasrat bagi menambahkan lagi pelajar-pelajar yang mempunyai kemampuan dan kebolehan dalam menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran serta melahirkan para hufaz Al-Quran yang akan menceburi pelbagai bidang. Para pelajar dari 14 buah sekolah menghadiri Jeraiwara tersebut. Hadir Pengiran Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit, Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
Permohonan bagi mendapatkan petak gerai perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 bagi daerah Brunei dan Muara dibukakan kepada orang ramai. Permohonan dibukakan khusus kepada warga dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang bermastautin di daerah Brunei dan Muara sahaja dan berumur tidak kurang dari 18 tahun. Permohonan akan ditutup pada 5 Julai ini pukul 5 petang dan dihantar ke nombor 13 Simpang 271 Jalan Pasir Brakas, Kampung Lambakanan atau menghubungi nombor talian 233-9901 atau 898-8299 atau 722-2462. Lokasi petak-petak gerai perayaan yang ditetapkan ialah kawasan lapang letak kereta, Jalan Bendahara di Jalan Pemancar, sebahagian Jalan Priti dan sebahagian Jalan Elizabeth II. Gerai-gerai tersebut akan dibuka bermula pada 15 Julai hingga 3 Ogos 2021 dari pukul 5 petang hingga 10 malam. Penggantian lampu Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha akan dijalankan pada Sabtu 3 Julai sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan. Jabatan Kerja Raya dalam siaran akhbarnya memaklumkan penggantian lampu tersebut melibatkan penutupan separuh jalan di lokasi 1 dan penutupan sepenuh jalan di lokasi 2 akan bermula pukul 8 pagi pada hari tersebut. Para pengguna jalan raya diingatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi papan tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan. Sebarang aduan, orang ramai boleh menghubungi maklumat yang tertera. Pasukan polis di Raja Brunei meminta kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang perempuan yang telah dilaporkan keluar dari rumah. Rahmaniah Begam, 20 tahun, warga negara India memegang pasport bilangan S8744051. Maklumat lanjut mengenainya boleh didapati melalui laman sesawang pasukan polis di Raja Brunei di www.polis.gov.bn. Manakala sebarang maklumat mengenai perempuan berkenaan boleh menghubungi Balai Polis Muara, Daerah Polis Brunei dan Muara melalui talian telefon 277-0142 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. Kejohanan Bola Sepak Universiti Brunei Darussalam 2021 antara institusi-institusi pengajian tinggi. IBTE meraih kemenangan pertama setelah menewaskan pendahulu kumpulan A, College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan dalam perlawanan yang berlangsung di Kompleks Sukan UBD. IBTE membuka tirai jaringan seawal minit keempat melalui Muhammad Rahimin Abdul Ghani. Pada minit ke-25, IBTE terus menggandakan jaringan apabila rembatan Syahrizan Haji Muhammad Rimon dari luar petak penalti terus menerjah jaring. Pengadil perlawanan menghadiahkan sepakan penalti pada minit ke-75 kepada kupu SB yang berjaya disempurnakan oleh Salahuddin Al-Ayubi Haji Abbas untuk menjadikan kedudukan 2-1. Bagaimanapun, kedudukan tersebut kekal sehingga tamat perlawanan. Beralih ke Piala Bola Keranjang 2021, dua perlawanan masing-masing bagi kumpulan B dan C berlangsung semalam. Perlawanan pertama menyaksikan pertemuan kumpulan B antara Faizi menentang Clemson Engineering. Dalam perlawanan tersebut, Clemson menewaskan Faizi 98 berbalas 59. Sementara itu, perlawanan kedua menyaksikan pertemuan kumpulan C dan menyaksikan For the Boys menewaskan N1 109-80.